Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, minta maaf tuan-tuan, lewat 7 minit masuk. Terkejar-kejar tadilah kan. Terkejar-kejar sikit tadi. So alright, tak apa, kita tengok dulu siapa yang dah masuk. Kita tengok, bagi saya seminit dua lagi. Okay, kita tunggu kawan-kawan dulu. Tadi Malaysia lawan untuk bronze medal menang ke? Saya tak sempat tengok untuk Olimpik tadi, Aaron Chia. Hari ni kan lawan kan? Hopefully kita menang lah. Okay, thank you Kesitan, thank you so much. Great to know that we won. Good. Sekejap saya nak betulkan kamera sikit lah. Kamera ni nampak macam dia, sekejap saya remove kejap. Saya masuk balik. Alright, sorry ada kamera tak duduk pada kedudukan yang tak betul. So, apa cerita kita punya Olimpik ni? Saya rasa minggu lepas, minggu yang sangat hektik, dengan macam-macam isu, dengan parlimennya. So, dengan Olimpik Malaysia banyak beraksi pada minggu lepas kan sampai ke hari ni. So petang tadi atau pagi tadi pun harap-harap tidak adalah apa-apa kluster baru kan. Saya dengar dan saya tengok tadi ramai juga yang turun ke KL tadi untuk buat demonstrasi pakai baju hitam dan sebagainya. So hopefully semua baik-baik lah insyaAllah. Alright, kita baru ada 24 orang. Saya bagi lagi seminit dan kita akan start kita punya live lah Nur Fazrin. Selamat datang. Siapa yang belum share ataupun like lagi, mohon share kita punya live pada malam ni. InsyaAllah malam ni topik ni agak menarik sikit. Kita nak cerita tentang apakah itu as is, where is basis. Ramai orang tahu dan ramai orang suka sebut perkataan ini. Tapi ramai ke di kalangan kita yang betul-betul faham dan tahu tentang pengaplikasian dia ataupun penggunaan dia. Okay. Kadang-kadang benda ni sedap disebut di bibir saja kan, tapi dari sudut aplikasi, dari sudut penggunaan dia tu kita belum pasti lagi lah. Alright, so malam ni kita akan share dengan tuan-tuan dan teman-teman sekalian insyaAllah. Alright. So sementara tu kalau boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh komen dekat bawah jelas. Okay. Sambil-sambil tu saya nak cerita sikit lah pasal Olimpik. Saya rasa Olimpik kali ni sangat menarik sekali kan, Tokyo 2020 ni. Sebab sebenarnya bila kita tengok sukan ni tuan-tuan, bukan setakat nak tengok sukan menang kalah je, tapi nak tengok dari sudut macam mana determination atlet-atlet yang bertanding tu kan. Semalam saya tersentuh melihat atlet olahraga kita, siapa nama Hab ni nama dia, yang lompat tinggi kan, macam mana bila dia temu ramah dia mengalirkan air mata
lompatan 2.17 ke 2.71 tu adalah lompatan untuk pemanas badan saja. Itu pun dia tak lepas. Bukan soal dia tak lepas tau. Soal dia cuba untuk lepas tapi tak lepas-lepas juga. Dia kata kan, I have tried my very best. Kalau dulu 2.17 ataupun 2.71 tu memang dia punya lompatan pagi-pagi lah, lepas breakfast tu dia lompat, lepas lah insyaAllah kan. Tapi semalam dekat Olympic, mungkin because of pressure, mungkin because of the tournament itself is very big for him, so dia gagal untuk lompat kan, then dia carry no marks. Okay, tapi macam mana pun dia punya determination, dia punya courage untuk sampai ke Olympic itu wajar dipuji lah, kredit lah. Lee Hap-wei, yes, Lee Hap-wei. Okay, Lee Hap-wei. Dan yang lain-lain juga tuan-tuan, sebenarnya bila kita tengok Olimpik ni, banyak benda yang kita boleh belajar kan. Contohnya yang kita sangka akan menang dan kita sangka akan membawa balik pingat dan kita sangka dialah juara segalanya pun tumpas pada awal-awal kan. Macam badminton, nombor 1 dunia, Kento Momota pun keluar awal, bergu nombor 1 dunia, kalah dengan Malaysia juga kan. So benda-benda ni very unexpected. Banyak juga benda-benda yang unexpected juga. Kalau tengok dalam sukan skateboarding kan, siapa sangka budak 13 tahun daripada Jepun, perempuan, boleh menang gold medal dekat skateboarding kan. Sebelum ni semua daripada US kan, Tony Hawk lah apalah semua kan, geng-geng tu. Tapi kali ni 13 tahun guys, boleh menang gold medal. Tengok macam mana dia punya kekuatan mental dia tu untuk bertanding kan. Itu belum lagi cerita pasal atlet tertua dekat Olympic, dekat Olympic yang daripada mana saya tak pasti, tapi nama dia Oksana, yang gimnas daripada negara mana saya tak pasti. Seingat saya umur dia 40 lebih, 46 tahun ke 42 tahun. Dia dah masuk 8 siri Olimpik. Bayangkan Olimpik ni setiap 4 tahun kan. Tahun ni dia buat tahun yang kelima. So 32 tahun lepas dia dah masuk Olimpik sampai sekarang. Dia masih lagi boleh buat rutin-rutin gimnas tu. So itulah yang kita patut ambil iktibar dan semangat daripada situ lah. Alright, insyaAllah. Sekejap saya nak share kita punya slide. Okay, pada malam ni. Mana slide saya ni? Sekejap editing. Alright. Okay. Sekejap. Alright. Boleh nampak ke slide saya ni? Ke saya belum share lagi Sekejap Okey tuan-tuan, selamat datang kepada yang baru masuk dan baru join live kita. Okey, saya Bro Zakwan, saya daripada Pejabat Peguam atau firma Guaman Asdan Hisham. 9 tahun sudah beramal sebagai peguam khusus kepada property dealing, conveyancing, real estate property, dan juga peguam kepada panel-panel bank yang kita ada lah, dan juga pemaju lah. Alright, so tonight saya akan share dengan anda semua. Ni just simple punya sharing session live kepada anda semua. Saya cuba untuk berikan penerangan dan explanation ataupun sharing dengan gaya bahasa yang mudah agar tuan-tuan dan puan-puan, teman-teman Facebook ini dapat memahami sesuatu topik itu dengan lebih baik.
Okay, tak perlu kita nak mengguna jaga-jaga yang pelik-pelik, detail sangat, complicated, technical sangat, tapi at the end of the day, semua orang tak faham. Yang penting at least you can grab the basic concept of certain law principle, okay, then you can apply it to your daily life lah, ataupun you punya routine as a rent, you boleh use as a tip for you as a buyer, nak beli property ke, nak jual property, you can use it later on. Alright. So topik pada malam ini adalah as is where is. Adakah satu wayang buat pembeli? Nama pun macam pelik sikit kan. Dia punya topik ni, as is where is tu apa sebenarnya? Kenapa kita cakap dia sebagai wayang buat pembeli? Pertama sekali tuan-tuan kena tahu, teman-teman kena tahu, dalam mana-mana perjanjian pun akan ada terma-terma, especially lah perjanjian yang melibatkan jual beli property. Dia mesti akan letak perkataan as is where is. So siapa yang kata dia ni paling power dekat dalam property, selalu jual beli property, bila kita tanya dia, kau tahu tak pasal as is where is basis? Kalau dia kata, aku tak pernah tengok pun, aku tak pernah tahu pun pasal clause ini, then you can spark lah, okay, kau baru first time ni untuk jual beli property, kau baru first time ni untuk deal, okay, you baru-baru lagi ni, then we know about that. Tapi kalau siapa yang selalu bermain dengan property, berurusan dengan property, berjumpa peguam, okay, berjumpa anak-anak buah ataupun selalu deal dengan purchaser ataupun owner, you must know what is as is where is basis. Okay, tahu tentang perkataan as is where is basis itu satu hal, tapi macam mana untuk kita mengaplikasikan dia, itu adalah satu hal yang lain. So malam ni saya nak share dengan tuan-tuan dan teman-teman semua macam mana tuan-tuan nak tahu dengan lebih mendalam tentang as is where is ni. Saya panggil dia sebagai IW, AIWI. Senang nak sebut kan, kalau tak berbelit-belit lidah nak sebut. Okay, macam mana you can use this terminology, okay, dalam urusan sehari-harian kita sebagai ejen hartanah, sebagai pembeli maupun sebagai penjual yang hendak jual dan beli property. Alright. Alright, so saya nak share kita punya macam mana saya nak share saya punya screen ni. Alright. Okay. Okay, tuan-tuan. Boleh tak besarkan sikit? Ni, okay, right. Make it large macam tu Ini adalah sebagai contoh lah ATP dengan ATS. Okay, mana-mana agensi pun, dia kalau, semua orang tahu kan kalau you beli rumah, you nak beli rumah, okay, ataupun you nak jual rumah, you boleh menggunakan ejen hartanah. Okay, selalunya sekarang ni saya merasakan semua orang dah aware lah penggunaan ejen hartanah itu merupakan satu bentuk, I would say satu kemestian lah sekarang ni. Orang nak jual rumah mesti akan cari ejen hartanah. Mudah, senang, tersusun kerjanya, okay, you tak perlu fikir lagi dan sebagainya. Okay, so you nak beli pun, you akan check dekat Mudah dan sebagainya, iProperty ke, any portal yang berkaitan dengan hartanah, you akan let it go to the agent untuk cari rumah yang sesuai dengan you. So kalau kita menjadi orang yang membeli ataupun ejen hartanah, you all mesti akan perasan tentang dua klausa inilah, bukan klausa ini, dua agreement ini. Yang pertama sekali kita ada agreement authorization to sell ataupun agreement to sell, dan satu lagi kita ada authorization to purchase. Kedua-dua agreement ni, teman-teman sekalian, memang ada tertulis dekat situ. The property will be sold based on as is where is basis. Normal. You all pun semua nampak. Ada juga yang tulis dekat situ, the said property is sold on as is where is basis with vacant possession or without vacant possession, subject to existing tenancy and subject to inventory list as per attached. Ini semua perkataan-perkataan yang biasa. Tapi kebanyakan ATS dengan ATP dia hanya terhenti dekat situ sahaja. Dia tak ada pun extension lagi term-term tersebut. Okay, apa itu as is where is basis? Okay, you nak jual apa? Okay, apakah yang termasuk dalam as is where is basis? Apakah kerosakan-kerosakan yang nak dimasukkan? Itu tak ada. Dia setakat itu sahaja. Alright. So sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok kepada konotasi ataupun terminologi as is where is basis ini, okay, you dah tengok rumah, you dah jumpa rumah, you dah tengok rumah tu very nice and cantik apa semua, dan you pun dah pergi jumpa agent. Okay, aku sukalah rumah ni,
cantik lah, very nice lah, lampu cantik, ada luar tu ada lawn sikit, ada taman. Okay, lepas tu ada garaj kereta sikit. Okay, lepas tu cat pun baru lagi and everything seems good. Nampak cantik dan sebagainya. So you pun apa lagi? Okay, tanya ATP, setuju untuk beli, terus submit kepada bank untuk apply loan. Okay, so loan dah lulus apa semua, sign agreement, beli this type of property. Okay, you pun beli this type of property. Alright, so apa yang berlaku tuan-tuan? Okay, dah dapat kunci, you pun dah masuk rumah, okay apa semua, selang duduklah sebulan ataupun duduklah, bukan duduk sebulan lah, you masuk rumah tadi dapat kunci tersebut, the day you dapat kunci tersebut, vacant possession kan kita panggil kan VP, okay, you tengok, alamak, you dah start jadi macam orang ni dah, kelang kabut, kan, bawa baldi, bawa macam-macam lah kan, nak menahan air daripada tumpah, okay, jatuh ke lantai, okay, ada siap bawa payung dan sebagainya. Then you start thinking, aku beli rumah hari tu macam mana sebenarnya? Kan, takkan aku beli rumah dengan segala bentuk kerosakan yang ada? Kan, tak fair betul. Very frustrated lah macam ni. Kan? So you punya mum pun yang beli rumah hari tu pun start calling orang-orang yang dirasa sepatutnya dia call. Okay? Dia call lawyer. Kenapa you bagi rumah, kenapa rumah you tak check betul-betul? Kan? Kenapa rumah ni you bagi dalam keadaan bocor semua? Takkan you tak check sebagai lawyer? Dah start call agent. You tak pernah datang untuk maintain the house ke? Lepas you jual rumah dekat I? Kan? Sampai boleh bocor macam ni. Luar tengok cantik. Cat okay. Dalam very nice. Ada wainscoting semua. Kan? Plaster ceiling cantik. Nice. Tapi tiba-tiba bocor. These are kind of issues yang akan keluar later on. Okay, bila kita bercakap tentang penjualan rumah berdasarkan kepada as is where is basis. Okay, so tu rupanya tengok rupanya ada bocor dekat atas rupanya. Waterproofing tak cantik buat dekat toilet. So that's why water pun leaking keluar dan sebagainya lah. Okay, tengok sekali lagi pula dekat dalam bilik ada crack lagi. Okay, so these are the things yang menjadi isu dan menjadi persoalan untuk kita pada malam ni lah. Alright. Tuan-tuan, kalau kita bercakap tentang urusan beli rumah ni tuan-tuan, macam-macam cara lah. Ada orang beli rumah secara subsale, kan, beli atas orang. Ada juga orang beli rumah melalui developer. Kan, developer beli rumah kan. Kita beli rumah daripada developer, rumah-rumah yang baru nak dibina under construction. Kalau sesiapa yang beli rumah melalui developer, pemaju, kan, kita, kerisauan kita tu taklah banyak sangat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita digovern di bawah satu akta yang kita panggil sebagai Housing Development Act. Okay, Housing Development Act ni dia memperuntukkan bahawa siapa yang beli rumah daripada pemaju, aku bagi dekat kau satu bentuk some sort of warranty rumah berkenaan. Okay, warranty in term of what? Aku bagi kau 24 bulan. Pemaju bagi kepada pembeli 24 bulan. 2 years tuan-tuan untuk check rumah tu. Ada tak retak, ada tak rosak, benda-benda yang melibatkan structure lah. Structure defect dan sebagainya. Ada retak ke, ada bocor ke dan sebagainya. You can always complain to developers and developers akan baiki dan repair all the defect. Okay, dia akan rectify all the defect within that period of 24 months. Itu yang pertama. Keduanya, bagaimana kerajaan dia memastikan bahawa orang yang beli rumah daripada pemaju ni yang dah dapat kunci maksudnya yang dah dapat kunci ni terselamat ataupun risiko dia rendah sikit adalah sehingga kan duit untuk repair ni pun ada dipegang oleh peguam berkenaan sebagai stakeholder. Kalau tuan-tuan tahu, kalau kita beli rumah daripada developer, the last 5% kan, kalau tuan-tuan beli rumah katakanlah 100,000, 5% daripada 100,000 itulah duit yang akan digunakan sebagai duit untuk defect liability period ini. Kalau kita komplain kepada pemaju tak nak ambil action untuk repair or rectify the defect, you can always ask the money from the lawyer. You lantik kontraktor dulu, you repair apa semua, then the money akan ada dekat lawyer tu, you boleh minta dekat lawyer tu dan lawyer tu kena bayar dekat you. Dia bagi dua lah, 2.5% tu dalam masa 8 bulan, you kena minta. And ada 2.5%, lepas itu you boleh minta, tak ada masalah.
Okay, itu sampai tahap itu kita boleh jaga. So developer tak ada isu. Yang menjadi persoalan dan isunya adalah apabila orang beli rumah daripada pemaju. Orang beli rumah daripada pemaju. Itu yang akan jadi isu. Okay, kalau dari, yang jadi isu adalah orang beli rumah daripada subsale. Okay, sebab apa? Kalau kita tengok orang beli rumah daripada developer, dia akan ada schedule G. Schedule G ini adalah SPA yang govern developer punya case. Okay, Klausa 27 very clear, dia bagi tahu dekat sini defect liability period adalah 24 bulan. So tak perlu fikirlah. Ini kita discuss lain session. Hari ini kita discuss pada subsale dulu. Okay. Tapi yang menjadi isu sekarang adalah tuan-tuan, bila kita beli rumah daripada subsale, melalui subsale, maknanya saya sebagai pemilik rumah, saya jual kepada Sally dekat sini. Saya jual kepada Jana dekat sini dan sebagainya. Atau saya jual kepada Ezmah dekat sini. Okay. So bila subsale tuan-tuan, tidak ada berkenaan dengan warranty. Kadang-kadang bila orang-orang yang baru beli rumah, first home buyer ini, dia selalu mempersoalkan benda-benda ni. Tuan, macam mana saya nak beli rumah? Takut nak beli rumah, takut rumah tu saya kena tipu. Dan takut saya beli rumah nanti, rumah tu tak seperti mana yang saya harapkan. Okay, mereka nak letak klausa macam warranty. Boleh tak owner bagi warranty dekat saya? Boleh tak owner bagi satu bentuk jaminan kepada saya? Yang rumah yang saya beli ni tip-top, macam rumah baru. Okey, boleh tak? Boleh tak peguam letak dekat dalam perjanjian sebegitu rupa? Boleh, kita nak letak dalam perjanjian sebab kontrak untuk subsale ni dia tidak terikat kepada mana-mana perjanjian ataupun undang-undang yang ada standard term of agreement pun. Tapi kalau kita buat macam tu, sebab kita kena ingat kita ada satu pihak lagi di hadapan kita iaitu owner. Dia mesti ada mutual consent between the owner. Secara praktis amalan biasanya, SMP secara subsale tidak ada satu bentuk jaminan tentang kualiti rumah yang hendak kita hand over nanti. Okey, sebab itulah tuan-tuan, dalam SMP subsale adalah clause-clause macam as is where is basis dan sebagainya lah. Okey, so sebab itulah bila kita cakap tentang subsale ini, bila tidak ada jaminan, okey, kalau tak letak sebarang clause yang seakan-akan menafikan jaminan tersebut, mungkin susah pula nanti kita di akhir nanti. Kan? Kalau kita nak, yelah, you mungkin boleh jual rumah sekarang ni dalam bentuk rumah yang very nice. Tiba-tiba bila you sampai handover nanti, rumah tu jadi sebaliknya. So susah nanti, seakan-akan macam takkan boleh lah kita nak bagi kunci di akhir nanti. Okay? Ada orang komplain, bang, hari tu saya tengok pintu toilet ni colour kuning, kenapa tiba-tiba sekarang dah jadi colour putih pula ni? So susah. Sebab itu kita akan adakan satu clause yang kita panggil sebagai as is where is basis, supaya apa-apa yang tuan-tuan sebagai pembeli tengok ketika you buat inspection kali yang pertama itu, you boleh anggap benda itu you akan terima nanti masa you dapat VP ataupun kunci daripada owner nanti. Kenapa perkara ini berlaku tuan-tuan? Saya nak cerita sikit. Sebab di Malaysia ini, jual beli rumah dia sangat berbeza dengan jual beli rumah yang tuan-tuan tengok dekat luar negara. Dekat Europe, dekat negara-negara Eropah, dekat negara-negara lain lah. Kalau tuan-tuan tengok Netflix, tuan-tuan tengok rancangan-rancangan yang bersifat real estate punya genre, yang dia yang dia movie kan, ataupun dia buat show macam mana seorang rent ataupun real estate negotiator jual rumah-rumah orang besar-besar dekat sana. Dia berbeza yang dekat Malaysia. Dekat sana tuan-tuan, the moment saja real estate negotiator itu mendapat lantikan daripada owner ataupun the proprietor of the property, okay, rumah tersebut mestilah dikosongkan 100%. Okay, aku bagi je hak kepada rent ini ataupun registered rent ini untuk jual rumah aku. Okay, aku nak rent tu bagi tahu, you kena kosongkan rumah ni. I will take over everything. Okay, so rent itu dah dapat kunci, dia akan make over the house. Dia panggil ID, dia buat itu, dia kosongkan, dia cantikkan rumah tersebut, barulah diiklankan untuk dijual. Itu amalan dan praktis yang dibuat di negara-negara luar. Okay, namun dekat Malaysia ni tuan-tuan, bukan. Dekat Malaysia ni, ada yang dapat kosong rumah tersebut. Kan? Kalau rumah-rumah baru, kalau owner baru beli rumah baru, dia nak jual dan rumah tu kosong, you pun sukalah tengok kan, sebab kosong, you pun senang nak pergi view, you senang nak pergi dan sebagainya. Tapi kebanyakan kes dekat Malaysia, bila you nak jual rumah, tenant tu masih ada lagi dekat rumah tersebut.
Kan? Ada setengah kes tu, kalau saya tak salah lah, minit-minit akhir pun tenant tak nak keluar juga. Sehingga kan kunci dah, owner dah dapat duit, 2 bulan dah dapat duit dah daripada lawyer. Tapi tenant tak nak keluar juga. Berdegil tak nak keluar. Itu yang berlaku dekat Malaysia. So bila berlaku macam tu tuan-tuan, untuk seseorang owner itu dia nak menjaga keadaan ataupun kondisi rumah dia tu sebagaimana first inspection. Okay, bila agent kan, bila you nak beli rumah, kalau you pakai agent akan bawa you pergi rumah tersebut untuk buat first inspection. Kita panggil sebagai joint inspection. Owner ada, agent ada, buyer pun ada, tengok rumah tu apa semua okey. Okay. So macam mana you nak pastikan dalam keadaan tenant duduk dekat rumah tu kan, satu proses jual beli kan akan ambil masa 3 ke 6 bulan kan, paling-paling ada kes yang sampai 1 tahun. Macam mana you nak pastikan rumah itu berada dalam keadaan yang sama ketika you pergi buat first inspection sehinggalah you dapat kunci nanti. Dan tenant pula ada 10 orang anak, 6 orang anak. Okay, dia pula jenis yang macam very heavy duty punya guna rumah. Kan, buka pintu bilik air tu bukan pelan-pelan yang hentam pang macam tu je. Kan, kitchen cabinet buka ambil tin Milo pukul pong macam tu je. So inilah benda-benda yang menjadi persoalan dan isu dekat Malaysia sekarang ni. Sebab susah you nak maintain the quality from the very beginning sampai akhir nanti. Okay, tapi kalau dekat luar negara is very easy because rumah itu kosong. Okay, so you tengok rumah tu dah siap ID apa semua, so you tunggu saja proses habis, mungkin 2 months, mungkin 3 months, dan you boleh expect rumah itu dapat seperti itulah. Okay, so as is where is basis tuan-tuan, kita akan bagi nama sebagai IW. Okay, IW. Alright. So dalam perjanjian jual beli tuan-tuan, ini yang apa yang kita buat lah. Dalam perjanjian jual beli, clause yang paling awal mula-mula sekali, kita letakkan dekat sini bahawa okay, in consideration of the mutual promises, covenants, obligation, bla 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 kan. Okay. Apa yang berlaku dekat situ adalah the vendor hereby agrees to sell, purchaser hereby agree to purchase the property, okay, on as is where is basis together with the item stated in item P and Q. Okay, memang ada tercatat. So maknanya ada kesinambungan daripada sign agreement to sell, agreement to purchase tadi yang awal-awal tadi saya ceritakan, bila you guna property agent untuk jual beli rumah you, ada dah clause ini. Sampai ke SMP pun kita masukkan juga clause ini untuk kita tekankan sekali lagi. Pembeli, kau kena ingat sebelum ni kau dah pergi inspection kan rumah kau, masa kau sign ATP dengan ATS sebelum sign ATP kau dah pergi inspection, kau dah tengok rumah tersebut. Okay, maka aku akan anggap, peguam akan anggap bila kamu sign perjanjian ini, owner pun akan menganggap bahawa kamu setuju untuk beli rumah ini as is where is basis. Tuan-tuan dan teman-teman semua kena ingat tau. Okay, as is where is basis ini adalah terma yang bukan hanya dipakai oleh buyer sahaja. Okay, ia juga dipakai daripada pihak owner. Maksudnya apa? Owner menjual rumah ini atas as is where is basis. Pembeli menerima ataupun membeli rumah ini pada keadaan as is where is basis. Tapi dekat mana bahagian pembeli, dekat mana bahagian penjual? Jom saya tunjukkan kepada anda semua lah. Okay, jom saya tunjuk kepada anda semua. Okay, as is where is basis tuan-tuan, dia merupakan satu kita panggil sebagai prinsipal lah dalam undang-undang kontrak yang diambil daripada satu perkataan Latin, okay, ataupun English proverb. Sekarang dia dah jadi English proverb dah. Dulu adalah perkataan Latin yang kita panggil sebagai caveat emptor. Caveat emptor ni apa tuan-tuan? Caveat emptor ini adalah satu perkataan Latin yang memberi maksud dalam bahasa Latin, let the buyer beware. Maksudnya apa tuan-tuan? Biarlah pembeli ini dia ambil tahu. Okay, dia nak bagi tahu dekat sini, the moment, okay, you beli rumah ni je, you ada responsibility untuk ambil tahu segala bentuk benda. Okay, you kena tahulah rumah ni dalam keadaan apa, baik ke, buruk ke, itu semua terletak di bahu you sebagai seorang pembeli. Okay, you tak boleh nak salahkan owner lagi dah lepas ni, sebab you dah setuju untuk membeli. Itu maksudnya caveat emptor.
KVM ni banyak digunakan terutama dalam jual beli rumah lah. Dalam jual beli goods pun ataupun apa tu barang-barang pun banyak diguna pakai. Saya nak tunjukkan kepada anda, okey, kes yang terjadi pada tahun pada 17, pada abad yang ke 17. Kes ini yang menyebabkan berlakunya elemen caveat emptor ini diangkat sebagai salah satu daripada prinsip kontrak ya. Saya tunjuk kepada anda. Kes nama dia Chandler lawan Lupos. Okey, tengok kes ni tuan-tuan lama dah. 1603 lagi kes ini. Okey, 1603. So apa yang berlaku dekat sini tuan-tuan, court bagi tahu apa, the defendant being the seller, defendant ini adalah penjual, okay, of the store is not liable to the plaintiff for any defect since the plaintiff was at liberty to inspect the same. Maksudnya apa? Adalah isu dekat sini di mana plaintiff ni dia claim bahawa defendant okay, jual barang dan jual satu store ini penuh dengan masalah dan kerosakan. So court bagi tahu apa? Dalam kes ini of course lah ada fakta-fakta kes yang lain. Dia bagi tahu apa? The defendant ni tak bersalah dalam kes ini. Sebab apa? The responsibility untuk buat semakan, untuk buat inspection itu adalah terletak di bahu pembeli. Okey, terletak di bahu pembeli. Sebab itu tuan-tuan, kalau mengikut kepada kes ini, okey, ada satu lagi doktrin yang telah dikeluarkan daripada kes ini yang menjadi prinsip, iaitu no man can be cheated except it be with his own consent. Maksudnya apa tuan-tuan? Setiap orang ini tidak boleh ditipu. Tidak ada seorang pun yang boleh ditipu melainkan dengan dia punya consent tersendiri. Okey, consent tu apa? Consent tu macam persetujuan dia tersendirilah. Okey. So bila keluar kes ni tuan-tuan, bila keluar keputusan kes ni, ramai orang yang cuba untuk menyalahgunakan prinsip ini. Okey, muncullah penjual-penjual yang secara hakikatnya dia nampak peluang dekat sini. Alamak, aku nampak peluang dekat sini, bagus juga ni. Okey, aku boleh tipulah untuk sebarang bentuk urusan. Dia jual barang pun dia tipu, dia bagi barang-barang yang tak betul, dia bagi kepada buyer dan dia tipu. Barang tu rosak, dia akan guna. Okey, tengoklah prinsip caveat emptor. Tengoklah prinsip as is where is basis. You yang sepatutnya inspect the property. Okey, bukan kita yang sepatutnya inspect the property. Okey, you yang kena berhati-hati. Banyak kes-kes yang berlaku. Okey, bila banyak kes-kes yang berlaku tuan-tuan, nanti saya akan tunjuk di akhir nanti macam mana cara untuk kita elakkan perkara ini daripada berlaku. Prinsip as is where is basis ini memang semua diguna pakai. Okay, you pergilah dekat mana-mana pun, dekat satu dunia ni, mereka akan mengangkat prinsip caveat emptor. Sebab dia nak make sure bahawa buyer yang membeli ini perlulah buyer yang betul-betul berhati-hati dan dia buat kerja dia untuk buat semakan. Okay, tapi ada cara macam mana untuk kita sebagai pembeli kurangkan risiko-risiko yang berlaku. Okay, jom kita tengok. Okay, so bila kita cakap sesuatu rumah itu dijual pada as is dan where is basis, okay, sebenarnya tuan-tuan kita bukan bercakap, ini ramai orang-orang keliru tau. Ramai orang yang keliru tentang bila kita cakap tentang as is where is basis ni. Adakah kita bercakap tentang dulu rumah ni jual with full of furnitures, okay, fully furnished. Tiba-tiba datang saja dah habis, dah sampai tahap untuk bagi kunci saja, tengok-tengok alamak TV hilang, aircon hilang, sofa hilang. Okay, kita bukan bercakap tentang fixtures and fitting tau. Bila kita bercakap tentang as is where is basis, tuan-tuan kena betulkan perception ini. Okay, bila kita bercakap tentang as is where is basis, kita tak bercakap tentang kiraan berapa banyak lampu yang ada dekat rumah ni, berapa banyak aircon yang ada dekat rumah ni, ada tak oven, ada tak TV, flat screen dan sebagainya. No. We're not talking about fixtures and chattels ataupun fixtures and fittings. Okay, apa yang kita bercakap sekarang ni adalah lebih kepada kualiti rumah. Okay, the condition of the house. The quality of the house. Okay, sama ada dari sudut structure, sama ada dari sudut apa-apalah, structure dan sebagainya. Okay, so kena faham mulai hari ini bila cakap tentang as is where is basis, ia merujuk kepada quality of the house. Okay, sebab itulah mana-mana pun bila cakap pasal quality, dia lebih kepada defect,
kerosakan yang berlaku dalam rumah. Sebagai contoh, dulu masa aku join inspection dengan ejen property, rumah ni cantik je, sliding door cantik, very nice. Tiba-tiba dapat kunci, pecah sliding door. Mungkin tenant selalu main golf dekat situ ke, dia salah pukul golf, kena dekat sliding door, dia pecah habis. Okay, itu antara benda-bendanya lah. Okay, dulu mungkin datang you punya flooring punya finishing very nice kan, kita letak flooring tu kan, tiba-tiba sampai dapat kunci je dah naik macam bukit macam ni dah. So ini antara benda-benda yang kita boleh questions as part of the defect. Okay, jangan tiba-tiba hari tu I tengok you nak letak sofa Chesterfield satu dekat depan TV, tiba-tiba balik dapat kunci je tak ada dah sofa tu, you dah tukar jadi sofa IKEA biasa saja, contoh. Okay, dan itu bukan as is where is basis punya argumentation. Okay, itu lebih kepada inventory, fixture you senaraikan apa, chattel you senaraikan apa, itu nanti kita cerita pada next punya session live lah berkenaan dengan fixtures and chattel. Okay, so as is tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan bila cakap tentang as is where is ni, dia bukan, yelah saya boleh buat satu kesimpulan apa itu as is where is basis, you beli rumah itu, you terima rumah itu seadanya. Tapi ada yang lebih detail, diklasifikasikan sebenarnya as is itu apa, where is itu apa pula dari sudut maksud yang lain. Okay, dia berbeza-beza. Kita tengok dulu. Yang pertama ini adalah as is. As is ini, nak senangkan pemahaman tuan-tuan, adalah pemilik dia jual rumah dalam keadaan yang semasa. Dalam keadaan semasa tu macam proprietor sells the house in its current condition. Keadaan semasa. So you jual rumah, selalunya kita akan letak jeda masa tu, dia punya cut off time dia adalah ketika pergi inspection lah. Okay, baru dia kata okay, you pergi inspection, you tengok rumah tu, okay, aku jual rumah ni macam ni lah keadaan dia. Okay, itulah keadaan semasa yang kita boleh bagi tahu. Keduanya, bila pemilik dah jual, pembeli pula setuju untuk beli rumah ni dalam keadaan yang semasa itu. Kan? Aku jual rumah ni macam ni, pembeli pun setuju untuk beli rumah tu dalam keadaan itu walaupun ada rosak, walaupun ada defect pada rumah tersebut. Yalah, bila you buat inspection, okay, macam-macam lah teknik yang orang buat untuk closing semasa inspection, betul tak? Dan ejen hartanah tahulah bagaimana teknik closing tersebut. Begitu juga dengan owner pun mengharapkan bahawa buyer yang datang ke rumah tersebut, one buyer datang je, terus dia setuju nak beli. Okay, so macam-macam lah negotiation yang berlaku. So kita mengharapkan pada ketika itu buyer setuju untuk beli. So kalau ada rosak, you kena beritahu lah rosak lah apalah semua dan setuju beli. Ketiga adalah pemilik, dia tak bagi jaminan atas kerosakan. Okay, technically kalau you pergi inspection, you tengok bila kes-kes yang melibatkan subsale ni, so you bolehlah berdoa dan mengharapkan buyer, owner ini baik hati kan, jumpa owner kan daripada syurga contohnya, setiap kerosakan dia nak repair, siap tambah tabletop lagi, siap bagi macam-macam lagi dekat you. Itu semua orang nak. Okay, tapi bukan semua owner yang sebegitu. Okay, so maknanya technically dia nak bagi tahu tiada baik pulih, tidak ada repairs, no improvement daripada pemilik terhadap rumah tersebut. Itu maksud secara teknikalnya apa itu as is. Okay, maksudnya aku jual macam ni, kau beli macam ni, aku tak nak bagi apa-apa warranty ataupun jaminan terhadap rumah tersebut. Okay, so where is pula tuan-tuan adalah pembeli, keadaan di mana pembeli ini dia bersetuju untuk membeli rumah dalam keadaan itu pada masa kontrak itu ditandatangan. Kenapa tuan-tuan? Sebab okay, bila you setuju nak membeli, okay, kalau you menggunakan ejen hartanah, you sebagai pembeli you guna ejen hartanah, maka dalam ejen hartanah tadi punya form kan saya tunjuk tadi, ATS tadi, sudah ada perkataan this property will be sold on as is where is basis. Dia setuju saja. Kau setuju tak beli rumah dalam keadaan macam ni, ada retak sikit dekat dinding, ada bocor sikit dekat plaster ceiling, dekat dapur dia punya tabletop tu macam kendur ke bawah sikit, dekat bilik air tu dia punya mangkuk tandas sudah pecah-pecah sikit. Setuju tak nak beli?
saya setuju sebagai pembeli nak beli, the sign saya, the moment dia sign the agreement saya tuan-tuan, meaning to say dia dah accept the house on as is where is basis. Okay, dia dah terima rumah itu seadanya pada ketika dia buat inspection ketika itu. Itu maksud dia. Okay, so contoh yang mudah tuan-tuan, contoh mudahnya adalah kalau you pergi buat inspection rumah, okay, you buat inspection rumah, you tengok rumah tu tingkap dia dah pecah. Okay, tapi you rasa bestnya rumah ni, aku nak tengoklah rumah ni very best. Kan, suka sangat tengok rumah ni. Kejap saya ni kejap. Okay. You tengok rumah tu cantik, color biru, sejuk mata memandang. Tapi tingkap dah pecah. Okay, kalau lepas tu owner pula, kalau you tak nak beli ni I ada seorang lagi tau, buyer yang nak letak booking. Lepas ni dia nak datang jumpa I. Okay, dia pun tak boleh nak tahan juga. Tengok cantik, dekat dengan rumah parents pula, dekat dengan sekolah, dekat dengan LRT pula. Teruslah letak booking. So meaning to say, you dah setuju untuk beli rumah tersebut dan sign ATP dengan keadaan rumah dan juga cerminnya pecah. So you beli dalam keadaan combo lah. Itu maksud saya. Okay, you beli dalam keadaan combo. Rumah plus cermin yang pecah. Okay, so bila you dah beli macam tu, you tak bolehlah expect nanti bila dah habis urusan jual beli nanti you marah dekat lawyer, you marah dekat agent. You tak boleh fikir ke secara logik? Kan? Takkanlah rumah cerminnya kena pecah. Mesti cerminnya kena elok sekurang-kurangnya. Kan? Kalau you jual rumah macam ni, patut daripada awal tak nak belilah. Dah start macam-macam. Dah start macam-macam. Sebab tu tuan-tuan, saya nak bagi tahu dekat anda semua, ada beberapa kes yang kita lalui sendiri adalah ini selalu berlaku bila mana inspection itu dibuat oleh pihak lain, bukan pada pihak yang nak membeli rumah tersebut. Okey, sebagai contoh tuan-tuan, yang nak beli rumah ni adalah si anak, tapi yang pergi buat inspection itu adalah si ayah ataupun si mak dia, kan? Ataupun terbalik, yang nak beli rumah ni kepada anak ni nak beli rumah untuk mak dengan ayah dia duduk. Okey, tiba-tiba yang pergi inspection adalah anak dia. Kan? Apa yang selesa di mata saya tak selesa di mata tuan-tuan ataupun teman-teman sekalian. Apa yang cantik dan berpuas hati di mata mak tadi dengan ayah tadi tak semestinya cantik dan berpuas hati di mata si anak bila dia dapat kunci nanti. Inilah antara benda-benda yang selalu sangat berlaku. That's why please make sure inspection is very important. Untuk orang yang nak beli, dialah yang kena inspect. Jangan dibagi tahu orang lain. Okay, untuk buat pergi inspection dan akan jadi masalah kemudian hari nanti. Alright, itu paling penting. Okay, so di samping itu juga tuan-tuan, bila cakap tentang quality of the property, the condition of the property, you must know first apa dia jenis-jenis defect yang ada. Okay, bila kita bercakap tentang as is where is basis ataupun IW ni tuan-tuan, IW ini maknanya pembeli ini dia sebenarnya terpaksa menanggung apa sahaja jenis defect terhadap rumah tersebut kalau dia dah bersetuju pada saat dia sign borang ATP tersebut. Dia sign, aku beli rumah ini atas as is where is basis, maka dia secara tidak langsungnya bersetujulah untuk menanggung apa-apa rosak terhadap rumah ini dan aku tanggung sendiri. Itu asas yang tuan-tuan kena tahu. Okay, dia tak boleh nak memilih antara pattern defect dengan latent defect. Pattern defect ni apa tuan-tuan? Pattern defect ni adalah defect yang nampak dengan mata kasar you. Kan? Contohnya you masuk-masuk tu ada tumpuk-tumpuk air dekat dinding, tumpuk-tumpuk air dekat ceiling, then you know, okay, ada defect, ada bocor ni dekat bilik air atas. You nampak ada chips dekat you punya ceiling, chips kan? Dekat ceiling ataupun keretakan sikit dekat you punya wall dan sebagainya. Itu pattern defect yang nampak dengan you punya bare eyes. Latent defect ini adalah defect yang walaupun you buat proper checking terhadap rumah tersebut, ada kalanya you tak boleh nak nampak. Okay, pada ketika itu. Contoh kalau kes-kes yang melibatkan waterproofing, piping dalam tu pecah. Rumah tu dah lama tak duduk tuan-tuan. Contoh rumah tu dah lama dah tinggal, tak duduk. Okay, so bila rumah lama tak duduk, you boleh expect lah rumah tersebut penggunaan airnya pun tak ada lah. Right? Penggunaan airnya pun tak ada.
So bila you check apa rumah tu, you tak nampak pun defect sebenarnya. Padahal dekat dalam piping tu dah bocor dah sebenarnya. Okay, dia hanya akan nampak dengan penggunaan heavy water usage sahaja. Kan, kalau banyak kali buka air, selalu buka air, baru dia akan nampak. Tapi masa you buat inspection, you tak nampak. Itu namanya latent defect. Mungkin juga latent defect ini dari sudut elektrik kan. Rumah ni contohnya kalau pasang aircon dekat bilik master bedroom dekat atas, contohnya dia akan trip all the electricity. Tapi masa inspection hari tu aircon tak ada aircon dekat situ. So macam mana you nak check benda tu? So ini antara benda-benda yang latent defect. So benda-benda ini secara asasnya memang di bahu pembeli. Kalau you beli rumah, you kena expect untuk terima semua benda-benda ini. Okay, melainkan you ada strategi lain. Okay, sama ada macam mana strategi itu nanti saya akan ceritakan di hujung saya punya perkongsian kejap lagi. Alright, pembeli, saya lihat pembeli jual rumah simen tingkat jatuh lepas beli akan bekerja monyet, betul. Ada jugalah kes-kes yang sebegitu. Okay, nanti kita tunjukkan. Okay, so tuan-tuan, you dah tahu pasal defect, you dah tahu pasal HBA basis punya konsep asas. Okay, now I punya soalan. Okay, faktanya adalah bila you beli rumah, okay, dalam keadaan you dah setuju untuk beli rumah tu, okay, you dah sign as is where is basis, rumah tu tingkap dia pecah macam ni, you nampak ada crack dekat situ, you kata tak apalah, aku okay, aku nak beli rumah ni. You nampak bocor dekat atap, it's okay, never mind, I will buy and purchase this property, no problem. Okay, so you pun tanya ATP, agreement to purchase dengan ejen hartanah. Okay, loan lulus, you pun sign SMP dengan ejen hartanah. Okay, tiba-tiba tuan-tuan, okay, tengah-tengah tu kan, mak you call, mak jumpa rumah baru lah yang lagi cantik, perfect condition and everything seems okay untuk rumah tu, lagi dekat dengan rumah kita dan bagus lah, cantik rumah tu, tak ada pun atap bocor, tak ada pun retak dekat dinding dan sebagainya. Okay, tu mak dia call, yang nak beli ni anak dia ni, dah sign SMP dah semua ni. Okay, soalan saya, boleh tak? Boleh atau tidak si anak yang sign SMP tadi ni, dia nak batalkan perjanjian jual beli? Okay, dengan alasan dia bagi tahu, rumah ni ada crack lah, rumah ni ada atap bocor lah, dengan keadaan dia telah accept pada awal tadi. Boleh atau tidak? Kalau tuan-tuan ada dekat sini, boleh tulis dekat komen tu, boleh atau tidak dia nak batalkan perjanjian jual beli itu. Ingat, dia dah terima semua keadaan ni, dia dah pergi buat inspection, dia pun nampak rumah tu ada crack, dia dah nampak atas atap itu ada bocor. Okay, tiba-tiba lepas dah sign SMP apa semua ni, along the way dan dah halfway perjalanan dah, mak dia call, mak dah jumpa satu rumah baru ni, lebih cantik, tak ada pun crack macam rumah yang you tengah beli sekarang ni, tak ada pun bocor atap tu macam yang you tengah beli sekarang ni. Cancel je lah SMP tu, kita beli rumah lain. Boleh tak dia cancel? Boleh atau tak boleh dia cancel? Okay, jawapannya tak boleh tuan-tuan. Dia tak boleh cancel. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tertakluk kepada prinsip as is where is basis tadi. Remember, dia telah terima keadaan rumah tersebut daripada awal masa dia pergi inspection. Okay, masa dia pergi inspection, dia dah nampak rumah itu dah ada crack, dia dah nampak rumah itu dah ada bocor, dia dah nampak bilik air punya pintu dah tak ada. Okay, dan dia tetap turunkan tanda tangan dia, menerima keadaan defect yang ada dari mata kasar dia. So bila dia sudah sign agreement to purchase the property, ditambah pula dia dah sign satu perjanjian jual beli yang lebih kuat kuasa mengikatnya, maka dia tidak boleh untuk cancel the SNP. Kalau dia cancel, dia adalah di pihak yang salah, defaulted party. Okay, bila dia cancel, okay, maka owner boleh mengambil tindakan ke atas dia. Apa tindakan yang boleh ambil? Mungkin forfeit the 10% dan sebagainya. Okay. Syafiq cakap, boleh je cancel, tapi of course ada akibatnya. Betul Syafiq. Itu adalah jawapan yang bijak lah. Boleh cancel, tapi of course ada akibatnya.
Alright, dia boleh cancel, tak ada masalah. Tapi kalau dia cancel, dia kena bayar lah. Okay, apa yang berlaku. So itulah dia kena bear dia punya akibat dia. Alright, so come to my second question. Okay, come to my second question. Okay, come to my second question. Apa dia? Okay, my question is very simple. Okay, lepas ni saya akan tunjukkan keadaan rumah anda. Okay, keadaan rumah dan apa yang berlaku. Okay, katakanlah tadi, okay, katakanlah dekat sini Azharul lah. Azharul dia beli rumah, okay, dia dah beli rumah apa semua, dia dah sign ATP, dia dah sign ATS, dia dah sign ATP, dia dah sign SMP dah. Okay, dia dah tengok rumah tu, dia dah setuju lah kan, rumah tu okay apa semua, retak pun dia beli, apa tu, atap bocor pun dia beli, tak ada masalah, dia dah sign, dia agree, dia pun faham, tak ada masalah. Cuma tuan-tuan, along the way, perjanjian jual beli itu berlangsung. Okay, ini stage dia beli rumah lisul ni, kita nak apply, kita dah dapat consent dah ni, nak proses untuk yang seterusnya. Okay, tiba-tiba tuan-tuan, apa yang berlaku adalah, ini mungkin tak ada dekat Malaysia lah, tapi tak mustahil lah tornado ni ada dekat Malaysia kan, dengan keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni. Atap rumah itu tiba-tiba being ripped off daripada bumbung, daripada rumah tersebut, terkeluar. Kan? Ribut taufan ke, ribut apa ke, rosak, terkeluar rumah tu. Okay. Ataupun tuan-tuan, tiba-tibalah yang berlaku adalah lightning, petir. Kan? Petir yang menyambar, yang merosakkan, dia tak merosakkan ke semua rumah, tapi dia merosakkan sebahagian daripada rumah itu saja. Contohnya dapur. Okay, kena kat dapur, terbakar dapur tu. That's all. Okay, itu yang berlaku. Okay, soalan saya, adakah dalam keadaan dua-dua keadaan rumah ini, dapur dia rosak, atap dia dah terkeluar, Azharul boleh membatalkan perjanjian jual beli dan dia tidak ada terkesan apa-apa pun disebabkan membatalkan perjanjian jual beli tersebut? Boleh atau tidak dia batalkan? Okay. Dan adakah dia dibenarkan untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut? Faham tak soalan saya? Okay. Dalam kes ini, SMP dah sign. Okay, SMP dah sign. Along the way tersebut, tiba-tiba ada ribut. Okay, atap terkeluar terus daripada rumah tersebut. Tiba-tiba dapur dia musnah, dapur dia musnah disebabkan oleh petir ataupun kilat. So Azharul pun dapat call daripada lawyer, sebab owner bagi tahu, agent owner bagi tahu, lawyer call bagi tahu dekat Azharul, you punya rumah ni ada defect. Azharul tanya defect apa? Atap ni dah hilang tau, sebab ribut semalam. Kedua, dapur dah terbakar tau. Dah rosak dah dapur semua, dah tak ada apa-apa dah dapur. Semua dah burn. Dapur sajalah, yang lain semua masih lagi intact. Okay. So Azharul kata, aku nak cancel lah this SMP. Okay. Bersalah atau tidak bersalah Azharul untuk cancel SMP itu? Siapa yang cakap Azharul salah, tak boleh cancel SMP tersebut? Okay. Siapa yang cakap dia salah, tulis dekat situ Azharul salah untuk cancel. Okay, minta owner repair. Sekiranya tak repair, boleh batalkan perjanjian. Okay. Okay, ini jawapan daripada Azharul. Azharul ni macam nak beli sangat-sangat ni. Okay, tak apalah. Tak kisahlah. Aku nak minta owner repair, nanti kalau owner berdegil tak nak repair, dan kita cancel lah this agreement. Okay. Agak-agak yang lain, boleh ke tak boleh? Bersalah ke tak Azharul untuk cancel the SMP dan dia tak kena tindakan apa-apa? Okay. Dalam kes ni tuan-tuan, kita perlu merujuk kepada jawapan kepada kes ni. Okay, adalah ini sebenarnya saya nak make sure yang tuan-tuan sebenarnya boleh membezakan tentang keadaan cancel sesuatu perjanjian jual beli itu setelah tuan-tuan menerima rumah tersebut atas as is basis. Satu lagi adalah keadaan di mana tuan-tuan nak cancel sesuatu perjanjian jual beli itu bila berlakunya sesuatu ke atas rumah tersebut selepas tanda tangan SMP itu. Okey. Okey. Syafiq bagi tahu dekat sini ikut kepada SPA. Okey, as is macam asal. So kena condition asal iaitu bumbung dan dapur kena elak masa handover. Okey. Great. One of the good answer, Syafiq. Okay.
Kita kena tengok kepada peruntukan dalam undang-undang. Okey, ada satu peruntukan dalam Akta Kontrak 1950. Dia bagi tahu dekat sini di mana kedua-dua pihak perjanjian adalah khilaf mengenai sesuatu perkara fakta yang mustahak untuk perjanjian itu, maka perjanjian itu adalah batal. Dalam keadaan ini tuan-tuan, teman-teman sekalian, kita nak bagi tahu apabila atap rumah itu tercabut, apabila kitchen rumah tersebut terbakar disebabkan oleh lightning ataupun kilat, maka perjanjian itu secara tidak langsungnya ataupun secara automatiknya dia akan terbatal. Melainkan pihak-pihak setuju untuk meneruskan semula perjanjian tersebut. Okey, kenapa dia terbatal saya tunjukkan dekat sini. Ada satu kes ni tuan-tuan. Okey, nak menunjukkan dekat sini bahawa asalnya rumah tersebut adalah rumah macam Syahid beritahulah, rumah tu kena ada atap, rumah itu kena ada dapur yang okey, dan you pun tengok rumah itu dalam keadaan dapurnya okey, atapnya ada, tempat berlindungnya ada. Tiba-tiba atapnya tak ada. Mana mungkin sebuah rumah tidak ada atap? Okey, mana mungkin sebuah rumah yang you tengok tadi ada dapur tapi tiba-tiba dapurnya hilang, tidak ada. Okey, itu masuk khilaf dari sudut fakta. Satu kes yang tuan-tuan, Cotterill lawan Hastie. Okey, ini kes English lah. Dia nak bagi tahu dekat sini adalah berlakunya urusan jual beli jagung antara dua pihak. Okey, so satu pihak dia order jagung daripada satu pihak ini. Okey, apa yang berlaku adalah pada ketika itu berlakunya perang ataupun sebagainya, mereka terpaksa untuk letak jagung tersebut pada satu pelabuhan. Okey, dia letak dekat dalam satu kontena dekat pelabuhan dan dia mengambil masa yang lama. Sepatutnya dia telah di-courier ataupun telah di-ship out kepada pembeli. Tapi disebabkan berlakunya ada riot ke apa dan sebagainya, kontena tersebut tidak dapat keluar dan tersadai dekat pelabuhan tersebut untuk sekian lamanya. So bila satu hari tuan-tuan, dia buka kontena tersebut, owner ni buka kontena tersebut, dia tengok jagung-jagung tersebut dah rosak. Okey, dah rosak. So dia nak hantar juga jagung ni kepada pembeli dan minta pembeli untuk bayar. Okey, semua kos jagung yang dia order sebelum ini. Kau cakap apa? Okey, berdasarkan kepada fakta-fakta yang telah dikemukakan hari itu, kau beritahu apa? Dalam kes ini tuan-tuan, kontrak telah batal. Sebab apa? Jagung yang dia patut expect dapat adalah jagung yang bagus dan baik. Okey, dan barulah dia boleh untuk bayar kepada penjual. Dalam kes ini jagung tu dah rosak. So buat apa dia nak bayar, dan court cakap you tak boleh bayar pun, tak patut bayar sebab kontrak ini dah terbatal. Sama juga dengan rumah tadi tuan-tuan. Bila kita cakap tentang rumah tadi, you tengok rumah tu dalam keadaan rumah. Orang faham rumah itu adalah rumah dengan adanya atap tempat berlindung. Tapi tiba-tiba ada masalah, tornado dan sebagainya, atap hilang, kitchen pun hilang, maka kontrak tersebut batal. Okey, sebenarnya perkataan ataupun keadaan ataupun situasi ini telah pun diilustrasikan dekat dalam perjanjian jual beli. Kalau kita baca betul-betul SMP, saya tunjuk dalam perjanjian jual beli kita. Okey, sebenarnya dalam clause 25 SNP kita sendiri ada bercerita tentang destruction of property. Okey, destruction of property. Dia bagi tahu dekat sini, in the event that the property is destroyed completely, musnah secara keseluruhannya ataupun partially, partially sebahagian, oleh fire, tempest, lightning, flood, tsunami, riot, civil commotion, bla bla lah, act of God dan sebagainya. Apa kelebihan yang kita boleh bagi kepada buyer pada ketika itu adalah, the purchaser shall be entitled to rescind this agreement. Maksudnya apa tuan-tuan? Pembeli ini boleh untuk menamatkan ataupun terminate this agreement, perjanjian jual beli ini. Okey, so bila perjanjian jual beli ini ditamatkan, adakah ia salah pembeli ataupun salah penjual? Tidak ada salah mana-mana pihak pun dalam keadaan ini. Okey, penjual tak salah, pembeli pun tak salah. Okey, jadi disebabkan oleh itu, apa yang berlaku, vendor sebagai penjual dia kena refund semua duit ini kepada pembeli. Yang telah dibayar dalam perjanjian inilah. So yang paling penting, bila dah refund semua, neither party shall have any claims whatsoever against the other. Bila dah refund, maka tidak ada lagi tuntutan daripada pihak-pihak lain. Semua kembali kepada status quo yang asal. Itu maksudnya. Kontrak batal tapi kos guaman bayar masing-masing.
Betul. Walaupun kontrak batal tapi kos guaman bayar masing-masing setakat kerja yang telah dilaksanakan sahajalah. Okey. Bukanlah bayar semua. Dia setakat kerja yang telah dilaksanakan sahaja. Alright. Tapi tuan-tuan, okey, kalau tengok balik dalam IW macam saya bagi tahu tadi, IW ini dia banyak disalahguna oleh penjual. Okay, meaning kalau jadi macam ni, pihak yang lagi rugi adalah vendor lah kan. Betul Syafiq. Kalau jadi macam ni, pihak yang lagi rugi adalah vendor dalam kes ini. Okay, vendor dalam kes ni yang akan jadi rugi. Okay. So dalam kes ni tuan-tuan, okay, saya dah bagi tahu IW ni sebenarnya dia lebih banyak protect kepada penjual berbanding kepada pembeli. Okey, itu. Tapi pada masa yang sama juga tuan-tuan, bila kata-kata lebih berat kepada penjual, disebabkan itulah penjual banyak menyalahgunakan IW. Bukan saya nak cakap dia salah gunakan. Ada penjual-penjual yang salah gunakan IW. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Saya ada satu kes, rumah ni dekat Puncak Alam. Seingat saya dekat Puncak Alam. Apa yang berlaku dekat rumah ini adalah, okey, buyer ni dia kerja oil and gas. Okey, saya dah minta dia kalau dia pergi belayar pun tolonglah minta siapa-siapa untuk datang untuk inspection ataupun ambil video dan check the property accordingly. Okey. So, apa yang berlaku adalah dia hanya dapat gambar saja. Gambar dengan beberapa WhatsApp lah daripada orang yang menjual itulah daripada orang yang menjual itu dapat WhatsApp bagi tahu rumah ini dalam keadaan yang sangat baik, tidak ada masalah. Okay, so dia ambil gambar bahagian luaran, very nice. Dia bagi tahu kat dalam WhatsApp tu rumah ni dalamnya memang okey lah tapi tak adalah okey sangat. Tapi bahagian luar very nice, sangat-sangat cantik. So dia pun hantar gambar, tunjuk rumah tu dah baru dicat apa semua cantik. So tak ada masalah and pembeli pun berpuas hati dengan keadaan tersebut. Okay, owner pun very push ketika itu. Dia nak jual, dia nak jual. Dia minta letak harga lah. Okay. So apa yang berlaku adalah buyer ni pun beli. Dia dah letak deposit apa semua, dia terus sign SMP, dia beli this property tuan-tuan. Okay. So once after 1 or 2 months, okay, dia rasa sebab rumah tu kosong. Okay. So bila dia beli tu after 1 month or 2 months, rumput dah naik tinggi. So dia nak pergi ke rumah itu balik, dia nak potonglah rumput tersebut. To his surprise, apa yang dia dapat tahu adalah, okay, first kali rumah yang dia nampak hari tu ada cat color biru yang cantik, tiba-tiba dah jadi cat color putih yang dah cair dah tuan-tuan. Itu yang pertama. Kedua, to his surprise adalah bahagian luar dinding rumah dia tu, yang masa dia ambil gambar itu, okay, semua cantik. Bila dah keluar cat tu, appear segala benda crack dekat dinding-dinding rumah tersebut. Banyak crack. To my surprise juga, terlalu banyak crack dekat situ. So apa yang berlaku dekat situ, dia instruct kita untuk terminate this agreement there and then. Sebab dia rasa tertipu disebabkan oleh misrepresentation yang dibuat oleh owner pada awalnya. Owner bagi tahu dekat dalam WhatsApp, owner bagi tahu rumah dalam keadaan yang okey, dia ambil gambar, itulah benda-benda yang ada lah. So bila kita buat macam tu, owner berdegil, dia tak nak ni juga, kita hantar LOD kepada owner dan akhirnya owner setuju untuk cancel the property, and the property tu dia pulang balik all the 10% yang buyer bayar. Okay, so nak menunjukkan dekat sini tuan-tuan, okay, as is where is basis ini, kalau kita tidak berhati-hati dalam meletakkan terma-terma untuk memprotect ataupun melindung kepentingan pembeli, okey, ia akan menjadi satu klausa yang sangat powerful kepada owner. Okey, we cannot put away we cannot put aside this as is where is basis punya terms, okey, ataupun klausa. Tak boleh, sebab itu memang diguna pakai, satu dunia pakai klausa ini. Okey, cara untuk minimize dia adalah dengan kita buat beberapa terms dan action, okey, supaya risiko-risiko itu dapat kita kurangkan sedikit demi sedikit. Saya nak tunjukkan dekat anda, okey, kalau dengar talk ataupun sharing pasal undang-undang, tak shock lah kalau tak cerita pasal cases. Okey, tadi saya dah cerita case dekat overseas kan, orang putih punya case. Okey, ini saya cerita case yang dekat Malaysia. Okey, sebelum saya cerita case tu, saya tengok dulu Izzat Udin, my friends ni, best friend lama dia ni.
Okay. Okay, Izzat cakap, jika proses tukar hamidah dah sampai ke sisi akhir dan berlaku kerosakan di rumah disebabkan ribut, SPA akan automatik terbatalkan. Jadi macam mana nak mengelakkan kerugian bagi kedua-dua pihak seandainya terjadi? Tuan-tuan, Izzat, dalam kes ni Izzat, SPA memang akan terbatal. Okay, tapi terbatalnya SPA dia bergantung juga kepada mutual understanding dan consent kepada kedua-dua belah pihak juga. Okay, I'm sure orang yang keluarkan duit, okay, dia lebih nak mengharapkan rumah tersebut dia dapat. Orang yang dah terima duit, dia takkan nak pulangkan duit balik kepada pembeli. Okay, the best way is to renegotiate balik kedua-dua belah pihak. Okay, macam-macam cara lah you can renegotiate. Okay, you tengok kepada balance purchase price ada berapa lagi, you boleh minta lawyer hold dulu, you boleh repair the defect dan sebagainya. Benda-benda tu boleh dibuat. Tapi kalau tidak ada cara juga, then memang terpaksa dibatalkan lah Zat. Itu saja yang terbaik. Okay, tengok keadaan macam mana. Okay, so kesnya dekat sini adalah AIM Edition Sendirian Berhad lawan M-Bank Sendirian Berhad. Saya tak go detail betul-betul kes ni, tapi saya nak bagi tahu kalian semua, ini adalah kes yang baru saja diputuskan pada tahun lepas di Court of Appeal, Mahkamah Rayuan. Okey, apa yang berlaku dalam kes ini adalah ia melibatkan penjualan tanah. Okey, saya cerita sikit background dia. Perayu kita panggil ni sebagai appellant dalam kes ni adalah AIM Edition Sendirian Berhad. Responden adalah M-Bank Berhad. Dekat Mahkamah Tinggi, M-Bank menang. Dekat Mahkamah Rayuan, setelah dirayu semula atas keputusan Mahkamah Tinggi, kemenangan berpihak kepada AIM Edition. So apa yang berlaku tuan-tuan dalam kes ni? Ia melibatkan satu jual beli tanah. Okey, pertama sekali kena faham, ada satu company ni nama dia CTSB. CTSB, saya singkatkanlah nama company tu, nama dia CTSB. CTSB ni dia ambil loan daripada M-Bank untuk beli beberapa plot bidang tanah. Okey, loan yang diluluskan pada ketika itu, seingat saya daripada pembacaan saya, 17 juta loan yang telah diluluskan. So apa yang berlaku along the way, dia tak mampu untuk bayar bank, dia default. Okay, dia payment and default. Okay, dia default payment. So apa yang berlaku adalah bank pun nampak dia dah default ni, dia pun start untuk buat proses foreclosure lah. Dia nak lelong that land in public auction. So M-Bank pun dah buat apa semua, proses apa semua. At the end of the day, eventually dia boleh lelong this property. Ada bidder yang nak beli. Bidder tersebut adalah AIM Edition Sendirian Berhad. AIM Edition ni, dia beli property tanah tersebut pada harga 12 juta. Okey, faham AIM Edition dah beli tanah lelong tadi pada harga 12 juta. Orang beli lelong tidak ada SMP. Orang beli lelong menggunakan satu dokumen, legal document yang kita panggil sebagai proclamation of sales ataupun perisytiharan jualan, Okay, proclamation of sales. So apa yang berlaku kat dalam kes ni tuan-tuan, okay, dah habis bayar lelong ni kan, masa dia very singkat kan, 3 bulan means 3 bulan, 120 days means 120 days. You cannot go beyond that period. Kalau tak, you kena penalty. So apa yang berlaku, bila dah beli, dah bayar semua 12 juta, okay, the ownership has been transferred to AIM Edition daripada M-Bank sebagai the registered chargee, dia dah transfer kepada AIM Edition. So dia pun nantiklah seorang surveyor, okay, untuk buat study kawasan berkenaan, market study, dia nak tengok survey tempat itu apa semua. To their surprise tuan-tuan, report yang keluar, rupa-rupanya tanah yang dia beli itu, yang tercatat dekat dalam POS adalah 95 hektar lebih kurang, tapi ukuran sebenar tanah tersebut bila diukur betul-betul hujung ke hujung hanyalah 82 hektar sahaja. Okey, itu isu yang menjadi pertikaian dalam kes ini. Okey, diorang argue, dan AIM Edition dia argue, okey, dia kata dekat dalam kes ni, dia bagi tahu Mahkamah Tinggi, aku nak claim balik segala duit yang aku dah bayar, aku nak claim balik semua ganti rugi yang telah aku tanggung disebabkan oleh pembelian tanah ini. Pertama sekali, M-Bank dia tidak meletakkan satu fakta yang tepat
terhadap tanah tersebut. Okey, dia kata tanah tersebut 95 hektar, tapi rupa-rupanya bila ukur hanyalah 82 hektar sahaja. So dia salahkan M-Bank lah dalam kes ni. So dekat Mahkamah Tinggi, okey, Mahkamah Tinggi bagi tahu, High Court bagi tahu dekat dalam kes ni, High Court memenangkan, dia memberi kemenangan kepada M-Bank. High Court bagi tahu dalam kes ni, okey, kami terima semua argument daripada pihak M-Bank. M-Bank argue apa? Dalam proclamation of sale ada clause yang mengatakan bahawa as is where is basis. So dalam keadaan ini, pembeli sepatutnya menerima keadaan tersebut. Apa-apa yang tercatat di dalam perjanjian proclamation of sale ini, macam mana bentuk tanah lah, leasehold ke freehold lah, dekat mana location dia, maka you telah terima seadanya. So you cannot argue anymore. Okay, so you lose dekat High Court. So tak puas hati dengan High Court punya decision, okay, M Edition dia rayu dekat Mahkamah Tinggi. One step further. Okay, Appellate Court. So bila dia rayu kat Appellate Court, Mahkamah Tinggi kata apa? Mahkamah Tinggi kata dekat dalam kes ni adalah saya memberi kemenangan kepada M Edition. Sebab apa? Jom saya tunjuk dia punya judgement. Okay, dalam dia nak bagi judgement, dia merujuk kepada kes yang lain. Dalam hakim dalam membuat keputusan, hakim merujuk kepada kes ini. Okay, hakim cakap, saya baca sikit we agreed with the High Court's finding in Azharin Syari Tabung Haji Properties. High Court finding maksudnya ada satu kes lagi dekat High Court juga. Kes dia Azharin Syari lawan Tabung Haji Properties. Okay, di mana court held that although the land was sold on the basis of as is where is, the area represented for sale was 55 ekar. Ini dalam kes Tabung Haji ni. Okay. It was on the premise that the plaintiff made his offer and subsequently accepted the defendant's offer. Okay. It does not lie on the defendant to say that as is where is meant the plaintiff bought the land represented to be 55 acres when it turns out to be 29 ekar. Okay. Dia nak beritahu apa? Dia tidak memberi satu bentuk representasi kepada plaintiff. Dia dah setuju beli 55 ekar, tiba-tiba dia dapat 29 ekar. Itu tak betul. Tak boleh begitu, court cakap. There's no obligation on the plaintiff to do a search on the land size. Okay, tidak ada satu tanggungjawab ataupun obligation kepada plaintiff untuk buat carian tentang size tersebut. When the offer was clear, the area was 55.25 ekar. Dia kata tidak ada pun satu bentuk kewajipan kepada plaintiff ini, sebelum dia buat bayaran penuh ke, sebelum dia sign dokumen ke, untuk lantik surveyor untuk cek betul ke tanah ini sebenarnya 55 ekar ataupun bukan. Tidak ada. Sebab apa? Semua itu telah tertulis dekat dalam title dan tertulis dekat dalam agreement. So dia boleh rujuk dan boleh refer kepada agreement itu sahaja. Kalau 55 ekar, meaning 55 ekar, bukan 29 ekar seperti yang dia dapat. Further, there was no indication at the material time of the master title, of any master title, there was nothing to show the land size was other than what was shown in the advertisement and the defendant's offer. Dalam advertisement tulis benda yang sama. Dalam offer by defendant pun, penjual pun tulis keluasannya adalah 55 ekar. Tak ada berubah sikit pun. The fact in this case are similar with the above cited case. Fact Tabung Haji ni sama dengan kes M Edition yang kita bincang tadi. Okay. So it is our considered view that hakim dalam kes M Edition cakap, pandangan kami adalah as is where is basis principle does not apply herein. Okay. Prinsip as is where is principle ini tidak terguna pakai di dalam kes sebegini kerana apa? There is nothing to show that the size of the land is other than what was proclaimed in the proclamation of sale. Tidak ada apa-apa bukti lain yang menunjukkan saiz tanah tersebut lain daripada apa yang dinyatakan di dalam perjanjian proclamation of sale. Maknanya apa yang tertulis di dalam proclamation of sale adalah 95 hektar, maka itulah yang sepatutnya buyer terima 95 hektar dan bukan kurang daripada itu. The respondent had failed to provide the size of the land in accordance with the express term stated in the proclamation of sales, that is 95 hektar. Alright tuan-tuan. Saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan. Secara kesimpulannya, saya nak bagi tahu anda semua adalah dalam kes ini, court nak bagi tahu simple je. Nak bagi tahu
walaupun ada klausa as is where is basis ataupun dalam satu perjanjian, okey, mahkamah akan tengok kepada terma-terma lain yang dinyatakan di dalam sesuatu bentuk perjanjian. Dia akan cek juga terma-terma lain. Okey, sama juga dalam kes tadi aim addition tu, walaupun ada as is where is basis, owner kat dalam kes tu, M-Bank, dia cuba untuk mengguna pakai, okay, as is where is basis lah. So kau jangan question lagi lah kes ni. Cukup sekadar itu sahaja. Okey, tapi court dia mengambil pendekatan, dia semak ada tak terma-terma lain di dalam perjanjian, okey, yang boleh untuk membantu buyer ini sebenarnya. Dalam kes ni ada termanya apa? Dalam perjanjian tulis, kalau siapa pernah tengok proclamation of sale, buku surat pertama ataupun kedua, details of property, dia ada tulis dekat situ, nombor geran, keluasan tanah berapa, dalam kes ni tanah lah, land size lah, okey, sebab tak ada building dan sebagainya, tertulis memang 95 hektar, maka dia patut dapat 95 hektar. Itu saja. Okay, itu maksudnya. So walaupun ada as where is basis, you kena letak term-term lain juga untuk you jaga kepentingan buyer itu sendiri. Alright, nanti saya cerita ada contoh-contoh lain yang saya boleh bagi lepas ni. Alright, ada satu lagi soalan ni panjang sikit. Masa tengok rumah semua okey, luar dalam. Kemudian tuan rumah dah serah kunci kepada peguam. Dalam tempoh sebulan, sebelum dapat kunci, rumah dipecah masuk. 2 penghawa dingin dia ambil, pintu terkopak, tuan rumah dah beritahu peguam, tapi peguam langsung tak maklum. Kunci di pos, dokumen semua melalui pos, wang baki di bank in. Pembeli hanya tahu setelah dapat kunci rumah. Bila call peguam, peguam cakap tak tahu dan cakap dia tak boleh buat apa-apa. Proses pindah milik pun dilewat-lewatkan. Sekejap. Masa tengok rumah, semua okey dalam, tuan rumah dah serah kunci kepada peguam. Dalam tempoh sebulan sebelum dapat kunci, rumah dipecah masuk, 2 penghawa dingin diambil, pintu terkopak. Alright, kalau kat dalam kes ni kita panggil ini adalah unforeseen circumstances. Okey, pada keadaan ini kita pun tak boleh nak salahkan penjual juga. Okey, kenapa tak nak salahkan penjual? Sebab dia serah rumah tersebut dalam keadaan semuanya ada. Okey, tapi unforeseen circumstances, rumah tersebut ada pencuri yang masuk ke dalam rumah tersebut, dia ambil, dan itu pun di luar bidang kuasa ataupun di luar kawalan peguam dan juga pemilik rumah. Apa yang saya boleh advise puan untuk buat adalah, puan kena minta owner untuk buat laporan polis. Report polis dah buat dah? Tak perasan. Okey. Buat report polis, okey, yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, okey puan kena negotiate baliklah, discuss balik dengan owner macam mana untuk kes ini. Okey, mungkin owner boleh bertimbang rasa ke untuk pasangkan aircon yang baru ke dan sebagainya. Itu lebih kepada negotiate dan budi bicara owner. Okey, sebab kena ingat kadang-kadang unforeseen circumstances ni kita tak boleh nak jangka. So bila benda yang tak boleh nak jangka ni, tidak ada yang boleh kita selesaikan melalui undang-undang pun. Okey, caranya adalah semua berdasarkan kepada budi bicara. Okey, kena bersembang balik dengan owner, kena duduk balik peguam, owner dengan buyer untuk tentukan. Kalaupun peguam untuk masuk campur, peguam tidak boleh memberi kata putus. Owner, you kena ganti balik aircon tersebut. Owner, you kena betulkan rumah tersebut balik untuk sekian-sekian. Sebab owner punya tanggungjawab dia dah bagi dengan betul. Okey, buyer pun dalam keadaan ini dia akan tersepit lah. Dia akan tersepit. So buyer apa yang boleh buat, discuss balik dengan owner. Itu saja. You kena discuss balik dengan owner, minta berbicara owner untuk itu. Okey. Okey, saya harap boleh faham lah untuk yang kes ini. Alright. Next is tuan-tuan. So bila dah tahu macam ni tuan-tuan, sebenarnya bila kita tahu court sebenarnya dia akan ambil kira term-term lain dekat dalam perjanjian. Okay. So apa yang kita boleh buat adalah kita kena make sure ada masuk terma-terma di dalam perjanjian untuk kita protect pembeli ini. Jangan sekadar untuk kita letak rumah ini dia jual pada as is where is basis semata-mata. No. You kena extend lagi. Okay. Clause-clause tersebut supaya dia boleh menyelamatkan pembeli. Okey. Ini antara benda-benda yang kita boleh buat untuk kita reducekan risk lah Kan macam saya cakap daripada awal tadi tuan-tuan, teman-teman sekalian, as is where is ni adalah terms ataupun prinsip kontrak yang diguna pakai untuk semua orang. Okey, terutamanya dalam jual beli property. So tak ada apa yang kita boleh buat melainkan kita boleh letakkan beberapa cara untuk kita kurangkan risiko.
Okay, antaranya adalah, pertama sekali adalah kita boleh pakai konsep ini yang kita panggil sebagai PAI. Okay, PAI PAI. Okay, mungkin tuan-tuan dan teman-teman semua boleh mudah ingatlah berkenaan dengan PAI ni. Okay, P yang pertama adalah picture, before and after. Ini jarang orang buat sebenarnya. Okay, you all semuanya kadang-kadang bergantung kepada gambar yang ada dekat social media, yang ada dekat iklan-iklan sahaja. Sebagai pembeli, you hanya bergantung kepada gambar-gambar tersebut sahaja. Okay, kadang-kadang gambar tersebut memang betul diambil. Okay, tapi orang yang mengangkat iklan itu naik, dia tidak boleh mengambil gambar itu dan update setiap jam, setiap ketika, tak boleh. Dia mungkin dah ambil gambar tu mungkin 2 months ago dan dia upload sekarang. Mungkin iklan tu telah berada pada tempoh masa yang dah lama, 3 bulan, 6 bulan ataupun 7 bulan, dan you tengok, you puas hati dan cantik rumah tu dan you beli rumah tersebut. So you sendiri sebagai pembeli, you kena pergi rumah tersebut, okay, masa you pergi lawat rumah tersebut dan you ambil gambar. Okay, you ambil gambar. Okay, ambil gambar dan tengok rumah tersebut. Okay, ada retak, ambillah setiap segenap sisi dan sudutlah rumah tersebut. Okay, keduanya adalah you kena ambil gambar selepas, okay, gambar sebelum dan gambar selepas lah maksudnya. Gambar sebelum ni masih inspection, gambar selepas ini adalah gambar yang you ambil pada ketika you lawat rumah itu kali kedua, misal kata. Kali kedua you nak lawat, you ambil gambar sekali lagi. Ataupun you pergi jenguk rumah itu ke, bila-bila masa ke, you ambil gambar. Tak ada masalah. Okay, you set lah dengan owner, you set dengan agent, you boleh tengok dan you ambil gambar. Okay, sebelum dan selepas. Supaya apa? Gambar ni penting untuk you buat comparison. Okay, tiba-tiba dinding ini asalnya okay. Macam tadilah yang saya cerita rumah tu, dia tengok gambar cantik, tiba-tiba lepas hujan lebat apa semua, cat semua keluar, dah nampak dah cracking apa semua. Dan you boleh forward that issue kepada owner. Kedua tuan-tuan, ni kena betulkan sikit. Kita kena ask the right question. Always ask the right question. P yang pertama tadi, picture, before and after. Kedua, always ask the right question. Kebanyakan pembeli yang pergi tengok rumah, dia overwhelmed dengan keadaan rumah tersebut. Wow, cantiknya rumah ni. Wow, cantiknya flooring dia. Wow, cantiknya kitchen cabinet dengan isinya, lari pergi kitchen tengok. Wow, cantik lah bang. Toilet ni very clean, cantik apa semua. Dia lebih kepada mengeluarkan statement. Okay, sepatutnya bila you nak membeli suatu benda, okay, you kena banyak bertanya. Ask the right question. Apa soalan-soalan yang you nak tanya? Contohnya, okay, rumah ni dulu kalau pasang semua aircon, ada tak isu-isu yang melibatkan trip electricity? Okay, so kadang-kadang owner ni pun tak boleh kita nak salahkan juga. Dia pun tak ingat kadang-kadang. Okay, so bila you tak tanya, mungkin bila you tanya, dia akan spark dia punya ingatan tu. Oh, pernah dulu kalau saya pasang betul aircon dekat atas mesti akan trip. Kalau saya pasang water heater dekat dalam bilik tu, mesti akan terus dia tendang, blackout dan sebagainya. Okay, itu antara soalan-soalan yang you boleh tanya. You tanya lagi, apa tu, ada tak bocor-bocor dekat bahagian mana-mana ke? You always ask about the quality and condition of the house. Okay, dari segi structure, dari segi leaking, dari segi dia punya waterproofing, benda-benda ni semua kena research lah sikit, kena study sikit dan you can tanya. Betul, 3 phase ke, 1 phase ke, dan single phase ke dan sebagainya. Okay, sebab ini you kena betulkan you punya perception. Okay, fokus kepada defect, sebab you sendiri pun akan tak berpuas hati and akan rasa frustrated kalau you dapat rumah dalam keadaan yang rosak teruk ataupun defectnya banyak. Okay, so always ask the right question. Okay, always ask the right question. Okay, next is adalah inspection. Conduct for a second inspection. Okay, inspection, conduct for a second inspection. Tuan-tuan, perempuan, teman-teman sekalian, perlu diingat, bila kita cakap tentang inspection, siapa yang pergi inspection? Yang pergi inspection adalah pembeli, penjual, dan jika ada ejen hartanah yang dilantik, ejen hartanah akan accompany penjual dengan pembeli. Itu yang pergi inspection. Okay, itu yang pergi inspection. Okay, daripada awal itu yang pergi inspection. Maka tidak ada pun istilah peguam pergi inspection ataupun orang lain pergi inspection.
Saya cakap tadi third party pun tak boleh pergi inspection bagi pihak. Itu salah. Sebab dia akan menimbulkan isu kemudian hari. Aku nampak macam ni tapi kau rasa macam ni. Aku nampak macam tu, kau rasa macam ni dan sebagainya. So that is wrong. Okay, please apa yang membeli, dialah yang kena pergi inspection. Okay, sebab itu tuan-tuan, inspection ni sangat penting. So apa yang kita cuba nak cadangkan dekat sini adalah, okay, untuk kita mengelakkan risiko daripada kita menerima rumah dalam keadaan pembeli ni tak puas hati, very frustrated. Aku bayar bukannya RM2-3, bukannya RM100, bukannya RM1,000, ratusan ribu ringgit untuk sebuah rumah. Tiba-tiba dapat, aku dah aim nak masuk bulan 6 ni. Tiba-tiba dapat rumah dalam keadaan yang teruk, bocor sana sini, nak kena panggil kontraktor lagi, nak keluarkan kos, nak kena tunggu masa lagi dan sebagainya. So tak sempat nak raya kat rumah tu contohnya. Okay, ini antara frustration yang selalu kita terima. Okay, so apa yang berlaku adalah, why not kita buat 2 inspection. The first inspection is semasa dia pergi inspect, awal-awal sebelum dia decide untuk beli rumah. Okay, dia tengok rumah ni, first inspection, cantik, apa semua okey, tak ada apa dah semua, decide untuk beli, apply dulu settle. Second inspection tuan-tuan, apa yang kita boleh cadangkan adalah sebelum terima kunci dan sebelum wang baki purchase price ataupun balance purchase price baki harga jualan itu diserahkan kepada owner. Itu kita buat second inspection. Okay, second inspection ni penting. Sebab apa? Sebab untuk kita pastikan rumah tersebut berada dalam keadaan yang betul-betul fit condition. Okay, sama macam yang kita tengok pada awalnya, except wear and tear lah. Okay, wear and tear tu macam lah, simple-simple lah, tombol pintu hilang sikit ke, rosak ke, yalah mandi kat bilik air ada sumbing tepi sikit ke, dekat pintu bilik air tu, itu normal lah, itu wear and tear. Okay, tapi kalau benda-benda yang melibatkan significant punya defect, crack, wall crack lah, lepas tu bocor yang melampau lah, flooring dah naik atas macam tu lah, kembang dan sebagainya, itu menjadi satu bentuk masalah. So ini dapat dikenal pasti pada second inspection. Sebab itu tuan-tuan, okay, kalau boleh besarkan sikit skrin ni, dalam perjanjian jual beli, kita sebenarnya dah ada dalam bab inspection and condition, clause 9, kalau betul-betul tengok dan bacalah dalam perjanjian jual beli, ini yang kita punya. Kita bagi tahu dekat sini, kita nak reiterate dan tekankan semula. The purchaser hereby confirm and declare that he has inspected the property and the features and fitting referred to in item Q of the schedule, okay, as listed in Annexure B. Kita nak bagi tahu dekat sini, pembeli ini dia dah bersetuju yang dia telah buat inspection sebelum ini, okay. Dia dah tengok apa-apa semua tu and dia dah satisfied with the condition, state, nature and character of the same of the properties lah, on as is where is basis. Itu yang pertama. Kedua, okay, vendor ataupun owner ni shall ensure, dia kena, bila kita cakap tentang shall ni, bukanlah satu bentuk pilihan. Shall ini adalah satu bentuk kemestian. Owner ni dia mesti memastikan property tersebut, okay, shall be in and of substantially the same condition, state, nature and character. Sama keadaannya, sama bentuk fizikalnya, sama nature-nya, kecuali wear and tear lah, at the date of delivery vacant possession of the property to the purchaser at it is at the date of this agreement. Dia kena make sure betul-betul lah, wajib memastikan rumah tersebut sama kondisinya ketika mana dia nak menyerahkan vacant possession ataupun kunci kepada buyer tadi. Kan? Nampak tak? Beratkan responsibility itu. Inilah antara express term yang kita nak letakkan. Walaupun ada as is where is basis, tapi kau owner, kau kena hati-hati juga. Kau kena make sure benda ni betul-betul kau deliver. Jangan tiba-tiba hari tu tengok tak ada retak, sekarang ada retak, kau nak claim as is where is basis, tak dapat lah bang. Okay, kita boleh buat legal recourse dekat situ, okay, kepada owner. Yang 9.3 pula cakap, notwithstanding clause 9.1 and 9.2 where applicable, okay, the parties hereby agree that the final joint inspection, kita dalam SMP kita bagi tahu, okay, perlu ada joint inspection, okay, at the date to be mutually decided between the parties, pada tarikh yang agree between the parties.
will be made prior to the release of balance sum. Sebelum kita serahkan duit kepada owner dan serahkan kunci of the property to purchaser to inspect the state and condition of the property. Untuk kita inspect condition of the property. Ini sangat-sangat penting. Sebab kita buat clause-clause ini tuan-tuan, teman-teman sekalian, sebab berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman kita sebelum ini, hanya sekadar meletakkan as is where is basis punya clause sahaja, kononnya nak memberi justice kepada owner, okey, tiba-tiba nampak justice itu tidak sampai kepada buyer, maka kita terpaksa letakkan clause-clause ataupun express term ini. Dan ternyata tuan-tuan, express term yang telah dinyatakan ini sekali lagi ditekankan di dalam kes yang telah diputuskan pada tahun 2020 last year oleh Court of Appeal. Okay, walaupun ada as is where is basis, tapi terma-terma yang dinyatakan secara express di dalam perjanjian jual beli akan juga diambil kira dan diambil kisah dalam membuat sesuatu keputusan. Okay, faham? So ada satu soalan daripada Ari Lee, sebab kes macam ni lah ada lawyer kena komplain kat bar council, lawyer bukan ikut pun pergi inspection, pembeli sendiri yang cakap dia berpuas hati. Dah sampai sebab itu saya maklumkan untuk mengelakkan benda-benda ni kita kena bagi tahu daripada awal secara jelas. Okey, sebab itu saya tak bersetuju orang yang pergi inspection tu adalah third party dan sebagainya. Okey, so yang membeli tu dia kena pergi inspection itu sendiri, dan as is where is basis ini juga sebenarnya nak memberi satu kefahaman kepada pembeli, janganlah macam-macam nanti. Okay, you dah setuju rumah ini sekian-sekian, nanti you macam-macam pula di akhir, nanti nak itu, nak ini, nak perfect itu dan sebagainya. Selalunya bila ada orang ketiga yang cakap, rumah ni sepatutnya macam ni, sepatutnya macam ni, padahal pada waktu inspection yang pertama tu dia dah tahu dah. That's why tuan-tuan, benda-benda macam ni sebenarnya dia memerlukan lensa yang ketiga untuk menentukan. Okay, kenapa saya cakap lensa yang ketiga? Lensa yang ketiga tu apa? Adalah pictures lah, gambar. Okay, kalau you nak mengharapkan kepada mata penjual, mata pembeli, okay, dan mata ejen hartanah sahaja, ia tak cukup sebenarnya. Sebab setiap orang pandangannya berbeza-beza. Saya boleh cakap, saya nampak crack dekat situ. Owner cakap, mana ada crack? Saya dah repair dah dulu. Saya dah pernah repair dah, tak ada crack pun dulu. Okay, so siapa yang akan menentusahkan? Lensa ketiga lah, kamera ataupun pictures. Okay, dia boleh bercakap sendiri. Okay, tengok, masukkan dalam perjanjian, ini gambar sebelum. Okay, next, second inspection. You have another chance untuk ambil second round of pictures. Okay, tengok balik, okay, ni kat sini dan sebagainya. So itulah benda-benda yang kita boleh buat untuk reduce the risk. Alright? Okay. Alright, so macam mana kita punya topik pada malam ni? As is where is basis. Adakah wayang buat pembeli? Wayang ke tuan-tuan dan teman-teman sekalian? Kepada pembeli, wayang ataupun tidak? Yes, Ezzaudin, kena buat inventory checklist daripada awal dan initial oleh buyer and purchaser sebelum proceed loan ataupun SPA. Sebab itu Izzat, kalau nak tengok betul-betul balik, kalau you tengok dalam perjanjian jual beli daripada developer, they are very details in the checklist kan, berapa numbers of plug, berapa numbers of wire, macam mana dia pakai, apalah sebagainya. Sebenarnya kalau kita boleh aplikasikan benda itu di dalam satu perjanjian, okay, you buat inventory list betul-betul, it's very good sebenarnya. It's very good. Walaupun nampak lambat sikit proses kita untuk sampai nak sign agreement because of banyak dokumen yang kita buat, tapi at the end of the day tidak ada dakwa-dakwi daripada mana-mana pihak. Okay, aku dah senaraikan macam ni, kau tengoklah keadaan ini sekian-sekian. Dan itu lebih baik lah, itu lebih baik. Alright. Thank you Syafiq. One of the best agent. Ezzat pun, Azharul, siapa lagi yang dekat sini. Alright. Bukan wayang bagi pembeli. Okay. Tapi kadang-kadang jadi boleh drama buat peguam. Betul. Adakah wayang buat pembeli? Kadang-kadang dia boleh jadi drama bagi lawyer lah. Okay. Betul Latif. Betul.
So bagi saya dia bukanlah wayang buat pembeli ya. Dia merupakan satu, bagi saya sendiri ia adalah satu clause yang fair. Okey, tapi fairnya itu perlu datang dengan satu lagi tambahan clause yang lain lah supaya dia boleh protect, supaya tidak ada disalahgunakan klausa-klausa yang sebeginilah KVM Law ni. Okey, MPSJ akan hak untuk cerobohkan rumah. Apa tu? Okey, mungkin boleh jelaskan sikit, Selihan. Saya ada pembeli yang nak beli rumah buruk pun tak apa. Betul. Ini semua SMP akan buat ke, tapi your firm sangat teliti. Alright, thank you so much. Alright. So, alright, insyaAllah. So, kalau tak ada soalan lagi, saya harap tuan-tuan belajar sesuatu dalam kita punya live sharing pada malam ini. Kita akan bersiaran sekali lagi next week untuk live session yang berikutnya. Topik nanti kita akan up dekat kita punya social media. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang follow kita punya live pada malam ini, terus follow kita punya social media Asa Hisham, Three Brothers. Okay. Kita akan cubalah untuk buat perkongsian yang lebih banyak lah lepas ni. Kita punya aim satu je, kita nak bagi kefahaman kepada semua orang. Okay, dengan cara yang lebih santai dan mudah lah supaya semua orang dapat grab the basic principle so that you can apply it in your daily punya activities. Alright, thank you semua. Thank you semua. Selamat malam. Jumpa lagi di lain masa. Okay. Thank you Kak Liza. Thank you so much for coming, for joining. InsyaAllah. Thank you Syafiq. Boleh. InsyaAllah. Boleh. Boleh Sally. Kita boleh kerjasama. Thank you Tuan Faizal. Thank you so much. Thank you Azharul. Alright, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Selamat malam. Bye-bye.